Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak tiga tempat, kita akan mula belajar alat kebesaran dan perhiasan diraja. Seperti yang kamu sedia maklum, ini bidang besar dalam pendidikan seni visual ni. Kita panggil sejarah dan apresiasi lah. Kita nak menghargai apresiasi ni appreciation. Kita nak menghargai apa khazanah-khazanah seni yang ada di negara kita, iaitu di Malaysia. Okey anak-anak sekalian, sebelum kita masuk alat kebesaran diraja ni, cikgu nak kamu tahu dululah rukun negara kita ni, raja dekat mana kedudukan raja dan rukun negara ni, iaitu dekat nombor 2 ni, daripada kepercayaan kepada Tuhan. Nombor 1, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, yang kamu berikrar waktu perhimpunan lah. Sekarang tak ada perhimpunan. Tapi kita kena tahulah, kita kena setia kepada raja dan negara. Yang ini orang kata apa, pemimpin kita lah. Jadi kita kena patuh, taat, setia kepada negara, kepada raja dan negara. Okey. Kita tengok kat sini alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, daripada buku teks kamu ni, kita tengoklah. Sebenarnya macam-macam alat, pelbagai alat, pelbagai perhiasan yang kita ada raja ni, alhamdulillah. Kita kena kita kena kenal lah pakaian mereka, kan, hiasan mereka dan sebagainya. Okey, negara Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen. Berdasarkan sistem ini, ketua persekutuan ialah Seri Paduka yang di-Pertuan Agong, dan ketua negeri pula sama ada sultan, raja yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Negeri. Yang ini kita ikut negeri masing-masing lah. Dia ada macam kalau kita kat Perlis, raja kita sebut Raja Perlis, kan. Kalau selain Perlis ni, macam dah pergi Kedah, kita dah mula sebut Sultan. Kita nama panggilan raja itu Sultan. Semua sama je. Macam apa tu? Dan setiap raja ni ada pakaian tertentu lah, yang mencerminkan orang kata apa, kingdom dia tu, kerajaan dia. Okey, institusi beraja ini merupakan kesinambungan daripada warisan Kesultanan Melayu. Oleh itu, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis dan istiadat tertentu. Peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang agar mereka lebih menghormati institusi ini. Inilah salah satu apresiasi kita lah. Kita kena kenal dulu. Orang kata dah kenal barulah cinta, kan. Dan kita akan menghargai lah apa yang warisan yang kita ada. Okey. Kalau kita ikut kat sini, ada kata kunci dia ialah aiguilete, awan larat, ipolit, kain saklat, kerabu, meskit, muskat, ragam hias, sampir dan solek. Nanti kita tengok kat sinilah. Kita akan tengok dalam glosari dekat belakang buku teks kamu. Semua penerangan yang kata kunci yang ada ini. Okey, kita tengok ini pakaian. Okey, persepsi seni. Institusi beraja di Malaysia mempunyai pelbagai jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja yang menjadi simbol kedaulatan raja dan negeri yang diperintah. Setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan diraja yang berbeza. Alat kebesaran dan perhiasan diraja ini direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sejak dulu sehingga ke hari ini. Okey, kalau kita tengok ni, institusi diraja ni dia ada macam kata apa, ahli protokol yang nak jagalah. Bila kita tidak, macam kalau raja turun ke negeri, sekolah kita akan tengok ada ahli protokol akan datang. Mereka akan cerita ini apa nak dibuat, apa nak perlu disediakan dan sebagainya lah. Alright.
Okey, jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja. Alat kebesaran diraja ada beberapa jenis. Okey, peralatan ini menjadi simbol dan keagungan warisan Kesultanan Melayu sejak berkurun-kurun lamanya. Berikut ialah alat kebesaran diraja yang digunakan oleh Seri Paduka yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dalam upacara rasmi. Okey. So hari ini kalau boleh, okey, kita tengok dalam standard pembelajaran. Okey, kamu hadir kelas cikgu ni, kamu tonton kelas cikgu ni, kamu dapat menyenaraikan alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Kamu dapat juga menjelaskan fungsi dan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Kita pertama kamu dapat senarai dan kamu tahulah fungsi-fungsi serta peranan lah. Okey, pakaian diraja. Alright. Kita tengok yang pertama, cogan alam. Ini bentuk macam tongkat ni kita panggil cogan. Okey. Okey, yang pertama cogan alam. Cogan alam merupakan sebatang tongkat yang diperbuat daripada perak dan berukuran 162.66 cm. Alat kebesaran ini mempunyai struktur bulatan pada bahagian hulu. Kita tengok struktur bulatan pada bahagian hulu. Okey, di atas bulatan tersebut, ini kita panggil bulatan. Okey, tak apa. Di atas bulatan tersebut terdapat ukiran anak bulan dan bintang daripada emas. Kat sini anak bulan dan bintang daripada emas. Di sekeliling bulatan itu pula terdapat lambang 11 buah negeri tanah Melayu daripada emas. Ini kalau kita dapat zoom. Okey, dia ada lambang 11 buah negeri. Okey, tak apa, jap kita tengok. Okey, bulatan tersebut ditanggung oleh 4 ekor harimau. Ini ada 4 ekor harimau kat sini yang terdiri yang berdiri. Okey, batang tongkat ini dihiasi dengan motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Alright, kita tengok ni cogan alam ni. Kita tengok sekali lalu dulu, kita berkenalan. Kalau kamu nak tengok detail, kamu boleh Google. Okey, kamu akan dapat tengok detail dan sebagainya lah. Okey, cogan agama. Cogan agama merupakan sebatang tongkat bulat berhulu. Besar yang diperbuat daripada perak. Panjang tongkat ini ialah 195.04 amas. Ini dia lebih pendek. Cogan agama lebih pendek daripada cogan alam. Okey, panjang tongkat ini, di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak bulan dan bintang. Okey, sama macam tadi juga ada bulan dan bintang. Okey, dengan anak bulan dengan bintang pecah 5. Bintang pecah 5 tak sama macam tadilah. Tadi pecah 11 kot. Okey, 11. Okey. Okey, yang diperbuat daripada emas. Pada batang dan hulunya diukir dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, kita tengok itu sebab disebut cogan agama sebab dia agama rasmi kita adalah agama Islam. Ada ayat-ayat Al-Quran di sinilah, di kawasan ni. Nampak? Okey. Okey, keris panjang diraja. Keris panjang diraja merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Okey, bahagian hulu hingga ke sarung keris ini disalut dengan emas. Okey, di atas sampirnya diukir lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu untuk menunjukkan naungan dan kekuasaan yang di-Pertuan Agong ke atas negara Malaysia. Pada mulanya tu 11 buah negeri lah. Okey, mata keris ini ditempa daripada besi wajar, diambil dari 11 bilah keris negeri dan di tanah Melayu. Okey, bahagian hulu dan kepala keris ini berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Wow. Okey, ini keris panjang diraja. Kamu tengok kat sini. Okey, unik, sangat unik. Okey.
kita boleh apa tu, memang kita rakyat ni tak boleh pakailah keris ini. Yang ni memang khusus untuk raja-raja. Okey, cokmar. Okey, cokmar ni apa pula? Cokmar macam tongkat juga, macam cogan tadi juga, tapi dia akan lebih pendek lagi ya. Okey, cokmar merupakan dua batang tongkat yang diperbuat pada perak. Setiap satunya mempunyai ukuran 81.32 cm. Pada bahagian hulu cokmar ini berbentuk kubah. Alat kebesaran ini berfungsi sebagai alat perang pada zaman dahulu. Nampak tak? Fungsi dia pun berbeza-beza. Okey, nampak? Digunakan sebagai alat perang. Okey. Ini kita panggil cokmar. Yang mudah diperkenalkan hari ini ialah cokmar, cogan, keris. Kena ingatlah istilah-istilah tu. Okey. Okey. Elemen merentasi kurikulum. Alat kebesaran diraja ialah lambang kedaulatan. Yes, kedaulatan ni maksud dia ketinggian. Macam itulah kita kena rasalah ketinggian apa tu, kedudukan raja tu. Okey, keagungan, kekuasaan dan kemegahan negara kita. Ya, kebanggaan lah satu, kebanggaan. Melalui lambang tersebut kita dapat memupuk semangat cinta negara dan menghormati raja-raja sebagai payung pemerintahan negara. Yes. Okey, kita cabar minda. Sejauh manakah alat kebesaran diraja menjadi simbol perpaduan rakyat? Kalau simbol perpaduan rakyat ni, kat mana kita tengok? Ya, dekat kita tengok kalau macam tadi keris, kan? Ditempa di apa tu? Daripada 11 keris-keris lagi, kan? Kemudian kalau kita tengok dekat logo apa tu, bukan logo apa tu sini itu sebut bukan, sekejap, ni apa tu, lambang, lambang 11 buah negeri. Dekat situ kita dah nampak dah simbol perpaduan. Okey. Kemudian kita semua ni di bawah naungan raja, kan, agung. Kalau kita daripada raja-raja tu kita ada satu agung, iaitu ketua segala raja-raja lah. Kita panggil agung yang apa, mengambil giliran ikut yang ditetapkan. Nampak tak? Itulah simbol-simbol perpaduan. Kita untunglah ada kita di bawah naungan raja. Kita kena doa raja, sultan, agung ni sentiasa sihat, kan, untuk menaungi kita memerintah negara kita untuk lebih aman, maju dan makmur, insya-Allah. Okay, pedang keris panjang. Nampak pedang keris panjang dan sundang diraja. Semua ini kita kena tahulah yang mana pedang, yang mana keris panjang dan sundang diraja. Alat kebesaran ini merupakan 3 senjata Melayu lama yang diambil daripada mata pedang, keris panjang dan sundang pada zaman dahulu. Okey, keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak. Kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya. Nanti nampak. Okey. Kita tengok pedang, keris panjang dan sundang. Ini dia datang macam satu set. Satu set macam ni. Okey. Alright. Dapat tangkap sikit okey, payung obor-obor kuning. Terdapat 20 kaki payung obor-obor kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning diraja. Kita kena tahulah, kuning ni adalah warna diraja lah. Kalau zaman dulu tu nak pakai warna kuning tu tak dibenarkan. Zaman dulu lah, zaman sekarang ni dah open dah sikit, kan. Zaman dulu kuning ni khusus untuk raja sajalah. Okey. Okey, kemudian payung obor-obor. Okey, apa fungsi dia ni? Warna kuning ialah yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan menjadi lambang kebesaran raja-raja Melayu. Di bahagian puncak payung ini dipasangkan anak bulan dan bintang. Sama, kat mana-mana ada anak bulan dan bintang. Okey. Okey, kita tengok pula dekat sini tombak berambu. Tombak berambu ni apa? Terdapat 20 tombak. Tadi ada 20 kaki payung dan dia juga ada
di istana ni ada 20 batang tombak berambu. Mata tombak ini berlok 3. Berlok, okey. Dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri di tanah Melayu. Okey. Kita tengok kat sini lah. Okey. Lock ni yang ni kalau tak salah cikgu, yang apa tu? Dia punya lekuk-lekuk tu. Lock. Okey. Dan 11 buah negeri Melayu. Okey. Okey, apa itu ni solek pula? Solek tengkolok diraja, dendam tak sudah bunyi 5 ciri utama. Okey, iaitu okey, lambaian ibu, takok simpul kasih, pucuk kasih dan gelembung kasih. Setiap ciri-ciri tersebut mempunyai maksud tersendirilah. Nampak tak? Yang ini yang orang kata yang tersurat kita nampak dah. Yang tersirat tu yang inilah ni. Ada 5 ciri utama. Alright. Okey, perhiasan diraja. Perhiasan diraja dipakai semasa istiadat rasmi. Perhiasan ini dipakai sebagai pelengkap kepada pakaian diraja. Berikut ialah perhiasan diraja yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Okey, kita tengok mula-mula tengkolok diraja yang apa? Yang letak di kepala ni. Okey. Tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam benang emas. Bentuk solek pada ulunya dinamakan dendam tak sudah. Solek. Solek ni apa? Yang ni lah ni. Apa kita panggil? Uh, uh, Okey, solek ni adalah bentuk ikatan tu. Ikatan tengkolok tu. Okey, di tengah-tengah tengok kat sini pada bahagian tengkolok tu dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Di tengah-tengah bintang itu di tengah-tengah bintang pecah 14 ini terletak lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni yang ada lambang kat sini. Okey, ini bulan, ini bintang, ini adalah lambang. Okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, uh, tengkolok, okey, kita turun ke bahagian badan pula. Okey, muskat. Muskat ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang ini untuk Agong. Okey, yang di-Pertuan Agong. Baju ini mendapat inspirasi daripada pakaian tradisi muskat, Oman dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas. Pakaian rasmi ini bermotif ragam hias awan larat. Kita ada belajar ni ragam hias awan larat ni kat mana? Dekat tingkatan 2. Dan bunga raya yang menjadi lambang bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh sehingga ke paras paha dan lengan panjang. Pada kebiasaannya, baju ini dipakai bersama-sama sebelah panjang yang bersulam di kaki dan tengkolok. Baju ni ada nama khas lah. Dipanggil muskat. Muskat. Okey, gerbang seni. Info gerbang seni. Muskat mula dipakai pada tahun 1960-an, 1960 semasa pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ketiga, iaitu almarhum Tuanku Said Putra Ibni almarhum Said Hassan Jamalullah. Ni siapa ni? Kalau kamu kenal ni, inilah Raja Perlis. Okey, kalau ada Jamalullah ni, inilah keturunan Raja Perlis. Okey, cabar minda. Sejauh manakah warisan budaya mampu mengekalkan identiti sesuatu bangsa? Okey, yang ini kebat lah. Maksud dia kamu kena tahu warisan budaya kita. Okey, macam mana kita nak mengekalkan warisan ni kamulah. Siapa pewaris iaitu kamu sendiri. Macam mana kamu nak bawa ilmu warisan ni ke anak-anak, cucu-cucu, cicit kamu kan, supaya kita menghargai, mengekalkan perkara ini, identiti kita lah kan. Kalau kita tengok negara lain ada identiti tersendiri. So kita pun ada juga identiti negara kita. So kalau kita tak jaga,
Siapa lagi yang akan jaga? Alright. Okey, kita tengok elemen merentasi kurikulum. Nilai murni, kita mestilah menjaga warisan budaya bangsa agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Nampak? Betul ya? Kita kena jaga. Itu sebab kita kena belajar kan, dalam seni visual, pendidikan seni visual. Okey, kita sambung pakaian lagi pada badan. Okey, meskit pula. Meskit merupakan pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat. Okey, ini masa majlis santapan pula, pakaian lain pula. Reka bentuk dan corak pakaian ini diolah berdasarkan muskat yang di-Pertuan Agong. Okey. Pada bahagian kuala dan lengan terdapat motif ragam hias awan larat. Masih lagi ada, iaitu elemen seni reka yang signifikan dengan istana yang mencerminkan identiti kebangsaan. Motif bunga raya yang digunakan untuk melambangkan keberanian. Okey, ada bunga raya, perpaduan dan kelopak. 5 kelopak melambangkan lima prinsip rukun negara. Okey, nampak setiap rekaan tu ada lambang dia, ada fungsi dia. Okey, ada cerita dia dekat situ. Meski ini dipakai bersama-sama vest, kemeja putih, dan seluar panjang hitam yang mempunyai jalur keemasan pada bahagian tepinya. Aksesori tambahan ialah epaulet. Apa itu epaulet? Aksesori tambahan ialah epaulet. Okey, kalau kita tengok dekat buku teks kamu, epaulet tu apa? Okey, kita tengok kat sini. Epaulet. Epaulet ialah tanda pangkat yang dipakai di bahagian bahu pakaian seragam. Tanda pangkat yang dipakai di bahagian bahu seragam. Okey. Kalau kita tengok inilah epaulet ni. Nampak ni. Yang letak dekat sini kan. Okey, ni bahu. Alright. Faham Keris bersilang dan 5 bintang pecah 5. Dan 5 bintang pecah 5. Okey. Disusun secara bulatan untuk menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi dalam angkatan tentera. Alright. Ya. Agong ni adalah pemerintah tertinggi lah. So kalau tentera pun di bawah arahan Agong lah sebenarnya. Kalau kamu nak tahu. Pada bahagian kanan dada pula dihiasi dengan aiguilete ataupun cikgu tak pasti bunyi dia macam mana. Aiguilete. Okey. Okey, berwarna keemasan untuk menambah kesegakan. Okey, apa dia aiguilete tu? Aiguilete. Kita try tengok pronunciation aiguilete. Try tengok. Kalau boleh jumpa kat Google ni. www.google.com. Okay, pronunciation. Kita sama-sama belajar aiguilete. Tengok cikgu aja ni. How to say aiguilete. Okay, kita tengok kat sini. How to say aiguilete. Bukan I. Sekejap. Kita tengok sini. Ada iklan Netflix lah. Okay, kita skip iklan. Aiguilette. Okay, Aiguilette. Itu kita belajar pronunciation sikit lah. Aiguilette. Okay, apa itu aiguilette? Kita tengok dekat sini pula. Aiguilette tu apa? Okay, yang ni lah. Hiasan bahu daripada talian keemasan. Aiguilette. Okey, ni hiasan bahu ni tali ni kat sini. Alright.
Kita seterusnya, kita pergi kepada alat seterusnya ialah keris pendek diraja. Tadi keris panjang, sekarang keris pendek. Okey, keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris yang mata keris lama yang berhulu dan bersarung gading. Gading ni apa? Gading ni yang ada pada gajah lah. Gading gajah tu kan. Okey. Serta bertatahkan emas. Hulu keris ini dinamakan hulu pekaka. Dan berbentuk kepala geroda. Geroda ni burung Garuda. Geroda. Pada bahagian sampir keris ini diterakkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Keris ini ialah salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Okey, apa itu sampir pula? Pada bahagian sampir keris. Okey, apa itu sampir? Okey, kita tengok dekat buku teks kamu, sampir tu apa? Okey, sampir. Okey, kita tengok sini huruf S, sampir. Bahagian sarung keris yang paling atas. Bahagian sarung keris yang paling atas. Okey nah, kita tengok. Inilah sampir bahagian ni sarung kan. Ni semua sarung. Yang atas ni lah. Okey, bahagian sampir ni. Okey, yang diterakkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Masih ada lambang kerajaan persekutuan. Keris ini adalah salah satu pelengkap kepada pakaian diraja. Okey. Kemudian pending. Kita turun daripada badan. Ini kepada pinggang pula lah. Okey, pinggang. Pending diraja diperbuat pada emas 10 mutu bertatahkan permata delima. Di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Masih ada lambang kerajaan persekutuan. Okey. Yang ni kita letak di pinggang ni. Pending diraja ni. Tali bengkungnya diperbuat pada kain saklat. Macam mana nak sebut ni? Saklat. Bertekad benang emas. Tekad kita dah belajar. Dengan corak bunga. Okey. Okey, kita tengok yang ni saklat pula. Saklat. Okey. Saklat. Tak ada pula kat sini. S-A-K-H. Saklat ada tak? Tak ada kat sini. Okey, kalau tak ada kita tengok daripada internet tu sendirilah. Okey, kain saklat. Oh, dia mula dengan kain. Kita tengok kat sini. Ada tak kain saklat? Kalau ada lagi baguslah. Tak ada kain saklat. Ada. Okey, ini di huruf K. Ini sejenis kain yang diperbuat daripada bulu domba. Wow, sejenis kain yang diperbuat daripada bulu domba. Bulu domba apa? Bulu biri-biri. Kambing biri-biri lah. Okey saklat. Alright. Kalau kita tengok kat sini. Okey. Right. Okey, kita masuk lagi alat seterusnya. Ini di kepala pula. Gandik diraja. Gandik diraja atau pemeles. Ialah perhiasan diraja yang dipakai di ulu Raja Permaisuri Agong. Ini untuk raja perempuan pula. Okey. Raja perempuan kita panggil Raja Permaisuri lah. Raja Permaisuri Agong. Gandik ini diperbuat daripada emas putih bertahta penuh dengan permata belian bermotif awan larat. Pada bahagian tengah terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat pada emas putih. Gandik ini boleh diceraikan menjadi loket dan atau kerongsang. Dia boleh asing-asing pula. Ini kita tengok uniknya. Okey. Alright. Kita tengok ke seterusnya ialah kalung diraja. Kalung, kita tahulah kan. Rantai. Kalung diraja ialah sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih bertata penuh dengan permata berlian. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan kerabu. Ini kerabu. Ini bukan nasi kerabu. Kerabu ni, kalau kita tengok apa itu kerabu, kita tengok dekat sini terjemahan dia, sejenis perhiasan dipakai di telinga.
atas subang nipis. Kerabu ni ialah subang nipis. Subang lah. Okey. Okey, maksudnya kita boleh cabut-cabut pula. Cabut pasang. Unik kita punya alat kebesaran diraja kita. Okey, kita tengok fungsi-fungsi dia pula. Okey, fungsi dan peranan alat kebesaran diraja. Okey, keris panjang diraja. Ingat lagi tak keris panjang diraja? Okey, apa fungsi dia? Alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan. Ni kita panggil, kita ada ni pertabalan. Bila nak dilantik agung yang baru ni, akan keluarlah keris panjang diraja. Okey, simbol peranan, simbol kebesaran dan kekuasaan. Cogan agama. Okay, ingat lagi cogan agama yang ada ayat-ayat Quran yang pendek sikit daripada cogan alam. Digunakan semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini. Simbol perpaduan. Ini cogan agama tadi antara negeri yang berteraskan agama Islam. Okay, cokma. Alat perang pada zaman dahulu. Nampak tak? Semua ada fungsi-fungsi dia. Menjadi alat kebesaran diraja. Okay. Simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Peranan dia lebih kepada simbol lah. Okay, kita ingat simbol-simbol apa, simbol apa. Bila kaitkan dengan perang, kekuasaan, kekuatan. Bila kait dengan apa tu, agama, dikaitkan dengan apa, perpaduan, nilai-nilai murni dan sebagainya. Okay, kemudian cokma tadi dikaitkan dengan apa? Kalau perang, cikgu ulang balik, kekuasaan, kekuatan, kebesaran. Okey. Pedang merupakan 3 senjata Melayu lama. Pedang, keris dan sundang diraja. Okey, ada di kalangan kamu tahu tak? Kita biasa dengar pedang. Kita biasa dengar keris. Sundang macam mana pula sundang? Okey, mari kita tengok sundang. Sundang tu apa? Sundang diraja. Okey, sundang. Sundang, okey, 3 senjata Melayu ni. Kalau kita nak tengok ada image of sundang. Apa maksud sundang? Okey, kita type ni lah. Kalau type dekat sini sundang diraja, dia keluar ni. Okey. Rumah cikgu ni macam-macam bunyi dia. Okey, maksud sundang. Ada tak? Sundang ni maksud dia kalau ikut terjemahan daripada Indonesia ialah senjata. Okey, senjata. Okey, dapat kita tahu serba sedikit lah senjata-senjata diraja. Alat perang diraja lah. Okey, senjata, alat pertahankan diri, perang dan sebagainya. Okey, pedang, keris dan sundang diraja. Okey, payung ubur kuning digunakan semasa majlis istiadat rasmi. Yang ini pun ada payung. Kamu jangan terkejut kenapa ada payung. Sebab dia ada orang kata apa? Sebagai salah satu alat dalam majlis istiadat lah. Memang orang kata apa? Set up kawasan tu mesti ada payung kan. Bila kita masuk tu kita rasa lain lah sikit kan. Tapi kita tak dapat lah masuk. Kita tengok dalam TV je. Kita tengok kan. Ada payung-payung. Okay. Okay, ada tombak berambu. Okay. Tombak berambu digunakan semasa majlis sama tadi ya. Tengkolok diraja. Fungsi dia dipakai pada hari pertabalan. Hari sambutan ulang tahun keputeraan. Ulang tahun keputeraan ni hari kelahiran raja lah. Lawatan rasmi ke negeri-negeri di Malaysia, perasmian pembukaan penggar persidangan parlimen. Okey. Lambang kebesaran Raja-Raja Melayu ni kita macam dia ulang balik lah. Okey, muskat. Fungsi dia pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong. Okey, pakaian. So bila kamu dengar ni, kamu kena ada sedikit imajinasi. Okey, dah muskat tu pakaian. Tadi apa, cokma, tongkat. Kena ada lah imajinasi bentuk-bentuk tu. Kan? Kalau tak nanti macam
Ini apa? Tapi jangan risau, semua soalan cikgu dah masukkan di bawah ni dalam description ni, kamu boleh jawab untuk peneguhan ingatan kita lah. Bila kita belajar, kita dengar, kita faham. Bila kita buat latihan, kita faham 2 kali. Baru kita akan ingat, insya-Allah kan. Dengan teknologi pula, kamu boleh ulang buat, dan macam ini cikgu dah jadikan dia sebagai rakaman. Kamu boleh ulang tengok sampailah kamu dapat ingat semua, di apa ni, di minda kamu ni. Untunglah kan, zaman cikgu belajar tak ada siapa pun buat video ke cikgu. Okey, pending diraja sebagai pengancing. Pengancing bagi ketat lah. Tali pinggang atau kepala tali pinggang dipakai oleh yang di-Pertuan Agong. Pakaian diraja juga, simbol kebesaran. Keris pendek diraja sebagai salah satu pelengkap diraja yang hanya dipakai oleh di-Pertuan Agong untuk majlis istiadat diraja. Okey. Keris-keris pendek ni kalau kamu tengok macam raja sehari kan. Kalau kita jadi pengantin ni, kamu pun satu hari akan jumpa jodoh kamu, akan berkahwin. Kamu tengok pakaian yang jadi selalu dipakaikan oleh pengantin-pengantin ni, antara salah satu tema je adalah raja sehari. Yang tema raja lah pakaian, lepas tu ada selit keris kan. Macam pelik sedikit lah kalau kita pakai pakaian yang ada macam tengkolok, pakaian set diraja ni, tapi kita tak ada keris kan. Orang kata macam tak lengkap lah. Okey, tapi kamu tak boleh pakai pakaian diraja ni hari-hari. Yang ini untuk raja sehari sahaja. Okey, untuk satu kenangan kita pada hari itulah kita adalah disambut sebagai raja sehari. Okey, gandik diraja. Perhiasan ulu kepala bagi Raja Permaisuri Agong, yang dipakai dalam istiadat kebesaran dan semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong. Okey. Kemudian kalung diraja sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong dalam istiadat kebesaran diraja pada waktu pertabalan yang di-Pertuan Agong. Perhiasan diraja. Okey. Dapat selepas sedikit. Okey, selain itu negeri-negeri mempunyai sultan atau raja memiliki alat kebesaran perhiasan diraja masing-masing. Okey, setiap alat kebesaran diraja mempunyai fungsi dan peranan tertentu. Okey, lain negeri, ni uniknya kan. Satu kita ambil yang agung punya, lepas tu kemudian kita turun pergi negeri-negeri. Kita ada negeri-negeri ni di Malaysia. So ada sultan, ada sultan, ada raja, ada dia punya pakaian unik dia. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tengkolok diraja Pahang. Kalau cikgu boleh zoom sikit. Tu tengkolok diraja Pahang menggunakan solek ke sekelongsong bunga. Tengkolok diraja Negeri Sembilan menggunakan solek dendam tak sudah. Solek tu kita bentuk ikatan tadilah. Okey. Tengkolok diraja Selangor menggunakan solek setanjak balung raja. Nampak semua ada nama-nama dia special. Okey, tengkolok diraja Terengganu menggunakan solek belalai gajah. Okey, tengkolok diraja Kedah menggunakan solek dendam tak sudah. Dendam tak sudah. Tengkolok diraja Perlis menggunakan solek dendam tak sudah. Okey, yang berkenaan dengan tengkolok diraja Perlis ni, menggunakan dendam tak sudah ni, ada satu macam statement dia keluar di media. Raja Perlis dah tak declare kata pakai solek dendam tak sudah. Ada nama khas dia. Sekejap cikgu try cari tengkolok Perlis. Sekejap. Tengkolok Perlis dendam tak sudah. Kita tengok. Kalau adalah okey, sebab cikgu pernah baca Perlis ada buat statement, bukan lagi dendam tak sudah lah. Sekejap tak jumpa pula. Okey, tak apa.
Nanti cikgu info lagi sebab Perlis ada nama lain yang cikgu tak ingat nama apa. Pada mulanya kita guna istilah dendam tak sudah, tetapi selepas tu ada lagi statement daripada Raja Perlis, bukan nama dendam tak sudah, dia ada nama lain, dia ada nama khusus dengan solek yang direka itu. Okey. Okey. Perlis. Okey, tak apa. Tak jumpa, minta maaf. Alright. Kita tengok pula tengkolok di Raja Kelantan menggunakan solek ketam budu. Okey, mahkota Johor. Tengok Johor unik sikit. Dia mahkota bukan tengkolok. Okey. Dan tanjak di Raja Perak menggunakan solek ayam patah kepak. Unik kan? Okey. Kita tengok contoh keris diraja. Okey, ada keris Taming Sari Perak. Kita duk ingat keris Taming. Kita ingat keris Taming Sari ni di Melaka je kan? Keris Taming Sari Perak. Keris pendek di Raja sorry. Di Raja Perlis. Keris Darjah Mahkota Johor. Batuk. Keris panjang Beruk Berayun Selangor. Okey. Contoh mahkota diraja, Tiara dan Gandik. Mahkota Tengku Ampuan Selangor. Okay, kita zoom sikit kalau boleh. Okay. Mahkota Tengku Ampuan Selangor. Mahkota Permaisuri Johor. Tiara Raja Permaisuri Perak. Gandik Raja Perempuan Perlis. Gandik ni kalau kita terjemah apa? Crown lah. Crown. Okay, Gandik Permaisuri Terengganu. Tiara Tengku Ampuan Pahang. Okey. Dapat Okey. Okey. So, kita dah belajar apa hari ni? Kita dah hampir sampai ke penghujung kelas kita. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey. Hari ini kita telah belajar ini adalah rumusan grafik. Cikgu ambil pada buku teks kamu juga. Alat kebesaran diraja yang dipertuan agung dan raja permaisuri agung pecah kepada dua. Alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Okey, alat kebesaran diraja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kamu telah belajar hari ini. Cogan alam, keris panjang diraja. Cikgu akan sebut berkali-kali supaya kamu dapat ingat, dengar dan ingatlah. Cogan agama, cokmar, peris, pedang, keris panjang dan sunang diraja. Sunang ni apa? Senjata. Payung obor-obor kuning, tombak berambu. Okey, perhiasan diraja pula ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, apa yang kamu kena tahu? 7 perhiasan diraja, tengkolok diraja, keris pendek diraja, pending diraja, meskit, muskat. Kena tahu beza meskit dengan muskat. Okey, gandik diraja dan kalung diraja. Okey, kamu telah belajar juga iaitu fungsi dan peranan setiap alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Okey, kita sampai ke akhir kelas kita. Kalau apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh komen di bawah lah dalam ruangan komen. Okey? Nanti cikgu, insyaAllah cikgu ada kelapangan, cikgu akan balas. Ataupun ada apa-apa cadangan dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi dalam next class insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.